Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadithan nabiyyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizat wa ala alihi masabihi dilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan kesyukuran kerana dapat sama-sama kita pada malam ini menunaikan sembahyang fardu maghrib yang dapat kita laksanakan secara berjemaah, kita berzikir dan berdoa. Seterusnya berada dalam halaqah majlis ilmu mempelajari kitab hadis yang disusun oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti yang bernama Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Ibnu Abi Bakar As-Sayuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 911 Hijriah, telah disyarahkan oleh ramai di para alim ulama. Di antara ulama dalam negara kita ni iaitu Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani. Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani telah mensyarahkan hadis Lubabul Hadis ini dan diberikan judul kitab Syekh iaitu kitab Al-Jauharul Mauhub, pemata yang dikehendaki ataupun yang bermata yang bernilai. Kita membicarakan perkara yang berkaitan tentang, masih lagi di bawah tajuk pengharaman arak ataupun seksa orang yang meminum arak. Seksa orang yang meminum arak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra hatta yuzila aqlahu. Situ aqlahu yang menghilangkan akan akalnya. Azala yuzilu berhajat kepada maf'ulun bih. Man syaribal khamra hatta yuzila ay hatta yuzila al khamru aqlahu. Aqlahu tu jadi maf'ulun bih. Betul kan bari ya? Hatta yuzila aqlahu ya'tihi syaitanu fi duburihi arba'ina marratan kama ya'ti ar-rajulu imra'atahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminum arak hingga hilang akalnya, hingga arak ni menghilangkan akalnya, mendatang akan dia syaitan pada duburnya. Maka orang yang dalam keadaan mabuk ni, syaitan akan meliwat dia begitu. Betul. Bahasa sekarang mana dia lewat lah. Mendatangi kat duburnya. Selama apa? 40 kali. Seperti mendatang laki-laki akan perempuannya, seperti suami isteri ataupun mendatangkan isterinya mana bersetubuh.
Mana hinanya orang yang minum arak ni, syaitan boleh mendampingi dia. Maka dia dalam keadaan bergulungan dengan dosa minum arak, kemudian syaitan menemani dia pula. Oleh sebab itulah orang yang minum arak ni dosanya amat besar. Di antara yang disebut oleh para alim ulama, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, menyatakan bahawa inna syaribal khamri syabihun bi'ubadatil awthan. Sesungguhnya peminum arak syabihun, serupa dengan siapa? Bi'ubadatil awthan, seperti penyembah-penyembah berhala. Orang yang minum arak ni diumpamakan seperti orang menyembah berhala. Lebih kurang sama je orang penyembah berhala. Sebab apa tu? Apa hujah para alim ulama yang menghukumkan peminum arak ni seperti penyembah berhala? Li'anna Allah Ta'ala sammal khamra rijsan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan arak inilah rijsan, iaitu benda yang kotor. Benda lah jijik, benda kotor. Wa amara bilijtinabi anha, dan Allah memerintahkan supaya jauhkan benda ini kerana dia adalah benda yang kotor. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Quran, fajtanibul rijsa minal awsan. Hendaklah kamu menjauhkan ar-rijs, daripada berhala-berhala. Jadi apakah yang dimaksudkan ar-rijs itu? Rijsa itu yang sebagaimana Allah sebut dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun. Tinggalkan, sesungguh arak, minum arak, berjudi, menenun nasib ini adalah benda kotor. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu tinggalkan. Jadi kalimah rijsun itu Allah huraikan dalam suratul Hajj. Allah huraikan dalam suratul Hajj ayat 30, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, berjudi, tenun nasib ni, nyembah berhala ini adalah benda rijsun. Rijsun. Apa makna rijsun? Allah huraikan dalam surah Al-Hajj ayat 30, fajtanibul rijsa minal awthan. Maka hendaklah kamu jauhkan kotoran daripada berhala-berhala. Maka Allah sendiri menyebut dalam Quran bahawa sesungguhnya arak ini dan juga judi adalah umpama penyembah berhala. Begitu juga orang berjudi ini sama seperti penyembah berhala. Cukup sedih baru ni Bilal tikam nombor ekor. Bilal. Bilal. Allah, saya tak mau sebut Bilal masjid mana. Bilal. Bukan Noja, Bilal. Dah tua tak tu? Umur dah sampai dekat-dekat penghujung. Dia beli 4 nombor, 4 big. RM2, RM2, RM2. Oh, ada hati tu, dapat sagu hati pun okey lah, sebab dia beli big. Dia bukan beli small, dia beli big. Ustaz tahu? Kalau small ni maknanya nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau big ni keseluruhan. Keseluruhan. Allahu Akbar. Saya kata Allah sayangkan kamu. Allah sayangkan kamu. Sebab kamu Tok Bilal. Panggil orang semayang. Allah tidak akan zahirkan keaiban kamu kalau kamu tak biasa buat. Ustaz tak tahu tikar nombor ekor, tak tahu kalau pergi kedai nak beli big ke beli apa, tak tahu kira bubuh lah dia. Itu orang tak tahu. Kalau orang dah biasa ni, dia boleh tahu berapa nak tikam big, berapa nak tikam small. Ini mana pakcik ni memang biasa. Ini azan panggil orang semayang, tapi tikam nombor ekor. Nombor ekor ni rijsun min amali syaitan. Sama seperti penyembah syaitan. Begitu juga orang minum arak. Minum arak. Allahu Akbar. Tak ada orang minum tikam nombor ekor ni. Ada seorang pun dah dipecat dah. Seorang ni pun dah dipecat.
Dia juga Bilal. 3 nombor ekor juga. Lagi banyak dia. Tu tahun sebelum ni. Tahun ni Bilal. Sampai baca pun mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak tunjuk warak dalam mahkamah. Saya mengaku bersalah. Habis pula dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku bersyukur kehadiratmu. Nak tunjuk warak pula. Allahu akbar. Macam-macam manusia ni. Jangan buat benda ini, sebab Allah sendiri berfirman, fajtanibur rijsa, maka hendaklah kamu tinggalkan rijsun tadi ni. Apa dia? Iaitu benda kotor ni, minal authan, daripada berhala. Mana minum arak, berjudi ni, tenung nasib, semua adalah sama seperti penyembah berhala. Hendaklah dia bertaubat dengan taubat nasuha. Tidak mencukupi kata aku dah tak nak buat dah menyesal dah, malu dengan orang, malu dengan cucu semua. Tak cukup, melainkan dengan taubat nasuha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna syurbaha naharan in syaribaha naharan asyraka billahi ta'ala hatta yumsiya, wa inna man syaribaha laylan asyraka billahi ta'ala hatta yusbiha. Sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang yang meminum arak di waktu siang, maka dia adalah tergolong orang yang menyekutukan Allah. Sehinggalah sampai waktu petang. Kalau siang ni dia minum, sampai waktu petang dihukumkan seperti orang yang syirik. Wa inna man syaribaha lailan, kalau dia minum waktu malam, asyraka billah, maka telah menyekutukan Allah hatta yusbiha, sehingga sampai waktu subuh. Kalau dia mati dalam keadaan seperti orang yang sekutu Allah, orang yang syirik. Wal-iyazubillah, orang yang syirik tidak diampun oleh Allah dosa, melainkan dengan taubat nasuha. Dan seterusnya lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan tersebut di dalam Zawajir. Zawajir ni kalangan Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar Az-Zawajir. 2 jilid kitab Al-Imam Ibnu Hajar, iaitu kitab ini membicarakan tentang dosa-dosa besar. Cerita dosa-dosa besar. Bermula daripada awal sehingga akhir, membahaskan tentang hukum fiqh berkaitan tentang dosa-dosa besar yang dikarang oleh seorang ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala. Kitab beliau bernama Az-Zawajir, nama dia Az-Zawajir. Dan tersebut di dalam Az-Zawajir, tambah ke alif lam, nama kita dia Az-Zawajir, sabda Nabi SAW, man syaribal khamra walam yuskir a'radallahu anhu arba'ina laylatan, wa man syaribal khamra wa sakara lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan, ay naflan wala fardan arba'ina laylatan, fa in mata fiha mata ka'abidi wathanin, wa kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu min tinil khabal. Qila ya Rasulullah, wa ma tinul khabal? Qala isaratu ahli naril qayhil wadami. Maksudnya, tersebut di dalam kitab Az-Zawajir li Imam Ibn Hajar Haytami, berasal daripada Haytam Mesir. Berasal daripada Haytam. Jauh Haytam ni dengan Asyud Al-Imam As-Sayuti. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti berasal pada Asyud. Pada Asyud
kita akan pergi satu tempat iaitu bernama Haitam. Itu Imam Haitami, Ibnu Hajar Haitami. Haitam di Mesir. Kebanyakan ulama ni berasal daripada Mesir. Syekh Ramli berasal daripada Ramlah, Mesir. Syekh Syahabuddin Ar-Ramli. Al-Imam Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri berasal daripada Bajur, Mesir. Al-Imam Dimyati berasal daripada Dumyat. Dumyat ni berada di tepi laut. Di tepi laut. Zaman dahulu ada pelajar-pelajar, anak-anak kita ni yang belajar di Dumyat. Dumyat. Zaman-zaman saya dulu ada. Sekarang ni kerajaan dah tak hantar. Tempat ni jauh. Jauh. Dari sini ke Perlis. Jadi anak-anak kita kalau nak balik hari raya ke Kahirah, betul-betul subuh tolak. Itu pun sampai tengah malam. Dulu bukan ada macam sekarang di jalan keretapi pun, keretapi betul-betul. Jauh. Nama tempatnya ialah Dumyat. Orang sebut ada orang kita ni, kebanyakan orang kita Jawa nama Dimyati. Nisbah kepada Syekh Abu Bakar Syata Dumyati, seorang ulama Syafi'i yang alim yang mengarang kitab I'anatul Talibin, Al-Imam Dumyati. Dia berasal daripada Dimyat. Kalau nak makan makanan seafood semua, kalau nak makan belah Dumyat lah. Dumyat adalah tempat yang di sana pun ada kerang. Di Dimyat ada kerang, di Iskandariah semua tak ada kerang. Ini Dimyat nama. Dan di Dimyat juga ada iaitu sebelah air tawar, sebelah air masin. Dia ada satu macam dia tak ada pemisah. Di sini tawar, di sini masin. Di Dimyat. Satu benda yang keajaiban. Saya rasa minum ini tawar, ini masin. Dan Dimyat adalah satu tempat yang mana ada gunung garam. Banyak garam tepi laut ni. Macam kita bulldozer tolak tu. Pasir begitulah di Dimyat, satu bukit garam yang begitu luas. Ini anak-anak kita ada keluaran daripada Universiti Al-Azhar, cawangan Dimyat. Dulu takhasus dalam ilmu hadis, sesuai duduk di Dimyat, tak ada orang pun. InsyaAllah fasih bahasa Arab, kerana orang Melayu tak ramai situ. Dulu zaman saya pun tak sampai 20 orang lah yang dihantar ke Dimyat. Saya dihantar ke Tonton, ada yang lain dihantar ke Dimyat, dihantar ke Bajuri dan juga di tempat-tempat yang lain. Untuk memperkasakan dari sudut bahasa dan budaya Arab, kena duduk kampung-kampung Arab ni. Sambung balik kita. Al-Imam Ibnu Hajar telah menyebut dalam kitab Az-Zawajir bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa meminum arak, dia minum arak dan tiada ia mabuk. Minum arak biasa ya. Dah bagi panas-panas badan. Dia kata bila minum arak ni badan sihat. Dia kata tak mabuk, dia minum saja. Walam yuskir, tak mabuk. Dia punya balasan seksa daripada Allah Ta'ala, a'radallahu anhu arba'ina lailatan. Tiada diterima, tiada ia mabuk ni, berpaling Allah Ta'ala daripadanya 40 hari. Allah tak pandang dengan pandang rahmat. A'radallah, mana Allah jauhkan dia pandang rahmatnya, keampunannya dan keredaan kepada orang yang minum arak tapi tak mabuk. Arba'ina lailatan, iaitu selama 40 hari. Dalam hadis sebut arba'ina lailatan. Dalam sini 40 hari ya. 40 malam, 40 hari. 40 hari. Dalam hadis arba'ina lailatan, iaitu 40 malam. Terjemah sini 40 hari ya. La'alla sawab 40 malam. Mana siang malam ni Allah tak terima. Selalu orang minum arak ni mau mabuk ni malam kita. Dia ambil dari sudut adat. Dan barang siapa meminum arak dan mabuk ia, minum arak dan mabuk, tiada diterima Allah baginya. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima bagi dia sarfan, yakni sunat, dan tiada adlan, iaitu fardu. Selama mana? Arba'ina lailat, iaitu 40 hari. Mana orang yang mabuk ni, Allah
tak akan terima dah. Sembahyang sunat pun Allah tak terima kalau dia mabuk. Ini arak ni adalah satu benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Dadah hukumnya haram, tapi dia tidak masuk kategori arak. Dia tetap haram kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dalam kebinasaan. Dia tetap berdosa kerana benda itu merosakkan diri dia. Merosakkan dia. Arak dia hukum lain. Ada lagi satu hashish nama dia. Di negara Arab terkenal hashish. Ada lagi satu timbak nama dia. Contohnya kalau kita pergi ke Saudi kan, tiba-tiba driver dulu daripada Madinah nak pergi ke Mekah ni kan. Wah, malam-malam dia bawa kan. Dah tu dia menyanyi-nyanyi. Dia happy begitu. Kadang-kadang driver ni kejap ke sana, kejap ke sini dia bawa kan. Kita agak dia mengantuk, dia bukan mengantuk, dia makan timbak nama dia. Timbak ni dia macam sugi. Macam sirih lah. Dia gigit gitu. Jadi dia hayal. Itu Jeffrey dia bawa tu boleh tak tidur kan. Jauh daripada Madinah nak pergi Mekah ni jauh. Dia makan timbak. Benda ni haram. Sehingga ditanya kepada Nabi SAW hukum timbak ni, terutama orang belah Yaman makan, sekiranya ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Sehingga dibahaskan dalam hukum fiqh, adakah ia najis ataupun tidak. Dia sejenis arak. Hashish adalah arak, timbak dia jenis arak macam ganja-ganja ni. Maka di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal menyatakan sekiranya ia cair maka hukumnya najis. Dan mazhab Ahmad Ibn Hanbal, sekiranya tidak cair, ianya tetap haram. Tetap haram kerana ia memudaratkan. Ini dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membahaskan dari sudut cair dan juga dari sudut tidak cair, tapi hukumnya adalah haram kerana dia merosakkan diri. Ini hukum arak, hukum dadah yang disebut sebagai hashish dalam bahasa Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Uthman radhiyallahu an pernah berkata, fajtanibu ummal khaba'is, hendaklah kamu menjauhkan ibu segala kejahatan. Wa innahu wallahi, demi sesungguhnya arak ini tu, wallahi demi Allah, la yajtami'ul imanu wal khamru fi qalbin rajulin illa yushiku ahaduhuma an yadhhaba bil akhir. Dia menyebut bahawa sesungguhnya Khalifah Islam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak akan berkumpul iman dan juga arak dalam satu hati seorang laki-laki. Kalau dia minum arak, dia tidak akan ada iman. Ditakuti salah satunya dia akan hanyut. Kalau dia minum arak, habis iman dia, hilang iman dia. Kalau dia tak minum, kekallah imannya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali orang Islam ni nak minum arak. Kerana peminum arak ini apabila dia mabuk, tajri ala lisani kalimatul kufri. Ditakuti ketika dia mabuk, dia bercakap benda-benda kufur. Bila dia mabuk, bini dia pun, contoh dia lambat buka pintu, bila lambat buka pintu, mulalah dia terajang. Dah tu cakap macam-macam. Bang, takutlah ke Allah, bang, takutlah ke Allah. Apa Tuhan? Aku tak takut. Orang mabuk, dia dah tak percaya. Jadi dia menyebabkan dia mengeluarkan bahasa-bahasa dan perkataan yang membawa kepada kufur. Oleh sebab itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka yang minum arak dengan sengaja, man syaribal khamra wa huwa muskir al-muta'addi, barang siapa minum arak dan dia mabuk dengan sengaja, maka jika dia jatuhkan talak ke atas dirinya, jatuh talak. Saya mabuk, tak kira lah kau mabuk tak mabuk. Kalau kau mabuk dengan sengaja, okey, hukumnya tetap jatuh talak. Tetap jatuh talak kerana sebagai takzir bagi dia. Wa yata'awwad lisanu bizalika, dia akan jadi biasa. Lidah ni bercakap benda-benda kufur. Ditakuti apa orang yang minum arak ni? Wa yukhafu 'inda mautihi an tajri 'ala lisanihi kalimatul kufri. Ditakuti ketika dia mabuk ni, mati ketika itu, mati cakap benda-benda kufur.
Wal-iyazu billah. Oleh sebab itu kita sentiasa mengingatkan diri kita, disebut oleh para alim ulama, insyaAllah saya akan syarahkan lebih detail di Masjid Bukit Baru nanti. Dia mengikut keadaan kita. Disebut dalam riwayat bahawa ketika nak meninggal dunia ni, Allah paparkan waktu kita nak mati ni, habit kita biasa yang kita lakukan. Biasa kita lakukan. Kalau dia biasa minum arak, maka ditunjukkan seksaan orang minum arak di dalam api neraka. Lagi dia tenganga dia. Maka ketika itu dia rasa takut. Sebab itulah lama-lama disebut satu kali lah dia. Habislah dia ketika meninggal dunia mengikut atas kebiasaan dalam dunia. Oleh sebab itu, kita ketika dalam dunia ni buatlah satu kebiasaan yang mendapat redha Allah, supaya ketika menghadapi sakaratul maut, kebiasaan kita mendapat redha Allah ini, itulah yang terakhir bagi kita. Tengoklah siapa orang yang biasa baca Quran, insya-Allah dia meninggal dunia dalam keadaan Allah muliakan baca Quran. Orang yang biasa berzikir, meninggal dunia insya-Allah ala zikir. Kalau dia biasa semayang, meninggal dunia lepas semayang ataupun waktu sujud. Tapi kalau dia suka menyanyi-nyanyi, kacau. Biasakan, ya ta'awad, biasakan dalam keadaan kita taat kepada Allah. Jangan sekali-kali kita buat perkara yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, fayakhruju minad dunya 'alal kufri, dia akan keluar daripada dunia ini dalam keadaan kufur. Bila kufur, fayabqa fin nari abada, maka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kerana kebanyakan yang dicabut iman di kalangan manusia ini, iaitu ketika mana nak mati, disebabkan dosa yang telah dilakukan ketika dia hidup, maka kekallah keadaan yang menyesal selama-lamanya. Dia kalau kita sekarang ni dalam baki-baki umur yang ada ni, lakukanlah amalan-amalan yang baik. Insya-Allah mati besok mati dalam keadaan baik. Yang telah saya huraikan menerusi kitab Jam'ul Fawaid di Masjid Al-Azim, berapa amalan-amalan yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Jam'ul Fawaid yang kita baca, semua amalan tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah mana-mana. Nak lepas maghrib tadi contohnya, kita baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali tadi kita baca. Kelebihannya amat besar. Apabila kita baca mati pada malam ni, insya-Allah Allah golongkan di kalangan ahlul jannah, di kalangan ahli syurga. Pendek saja, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 marrat. Tadi lepas semayang kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali juga Rasulullah sebut. Maka neraka akan berdoa, ya Allah, hindarilah ia daripada api neraka-Mu. Siapa yang minta? Neraka sendiri yang minta. Neraka yang sendiri yang minta. Kita baca lepas semayang tadi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatlah kami. Ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka-Mu. Wa qalatin naru, maka neraka akan berkata. Terus neraka ni diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata, dia mohon pada Allah Ta'ala supaya dijauhkan. Tadi Jeffrey baca Allahumma ajirni minan nar, neraka sendiri minta, jauhkan dia daripada aku. Nanti lepas Isya baca lagi Allahu Akbar. Setiap kali baca 7 kali, setelah itulah neraka akan berdoa kepada Allah. Setiap kali kita baca Allahumma inni as'alukal jannah, maka setiap itulah syurga memohon pada Allah, masukkan ia ke dalamku, masuklah ia ke dalamku. Mudah diucapkan, tapi tidak ramai orang boleh buat. Tak ramai orang yang buat. Kita jangan nak bersembang-sembang, jangan nak apa-apa semua. Waktu zikir sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, jangan nak sembang-sembang, nak apa semua. Jadi kalau kita bersembang-sembang, maka kita telah menghina majlis yang diredai oleh Allah. Maka macam mana nak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Sama lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala tak terimakan sembahyang sunatnya dan Allah tidak terima sembahyang fardunya. Berapa lama tu? Arba'ina, iaitu 40 hari. Maka jika mati ia, iaitu orang minum arak ni. Mati ia. Mati seperti orang menyembah berhala. Allah, mati seperti penyembah berhala yang telah saya huraikan berdasar ayat Quran tadi. Dan sebenarnya atas Allah Ta'ala bahawa memberi akan dia daripada tinul khabal. Maka di akhirat besok Allah berikan minum. Allah berikan minum tinul khabal. Para sahabat tak tahu apa mana tinul khabal. Sebab bahasa itu bahasa baru yang tidak pernah didengar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata orang, maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tinul khabal?" Dan apa itu tinul khabal? Sabdanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tinul khabal tu, tinul khabal isaratu ahli nar al-qayhi wad-dami. Al-qayhi wad-dami, iaitu isaratu ahli nar. Apa dia? Iaitu nanah dan darah ahli neraka. Itulah makanan dan minuman bagi orang peminum arak yang tidak bertaubat kepada Allah. Diberikan nanah-nanah dan darah penghuni neraka. Kalau tengok orang mati yang dibakar, macam mana? Dia pernah tengok mayat dibakar. Kalau di Melaka ni ada tempat mayat dibakar dekat Sungai Putat tu. Dia masuk, dia press, dia akan nampak air keluar. Lama bakar. Sekarang kita bakar, nanti pagi kita bakar, petang kerang, besok baru nak ambil abu dia. Besok tu pun ada tulang-tulang, ada yang tak hancur. Itu agama dia. Tapi begitu terseksa bila dia keluar air ni macam berair tu. Bau. Apatah lagi orang yang api neraka. Orang api neraka dengan nanah-nanah dan juga darah-darah yang busuk ini, inilah yang diberi minum oleh Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada orang minum arak. Orang yang takut pada Allah, dia akan sedar. Kalau orang tak ada iman ni, alah sudahlah, dia kata. Ini orang yang telah ditutup oleh Allah iman. Jangan sampai Allah tutup iman. Allah tutupkan takwanya, Allah tutupkan pintu taubatnya, habis begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam satu riwayat yang lain, bahawa Nabi SAW telah bersabda, yakhruju yawmal qiyamati syaribul khamri min qabrihi antanu minal jifati. Akan keluar pada hari kiamat besok peminum arak ini daripada kuburnya antanu minal jifati, terlebih bau busuk daripada bangkai. Wal kus mu'allaqun fi unuqi, ni mangkuk-mangkuk cawan-cawan minum arak ni tergantung dekat tengkuknya. Tergantung dekat tengkuk dia. Wal qadahu biyadih, dan bekas botol-botol arak ini ada di tangannya. Yamla'u ma baina jildihi wa lahmi hayatun wa aqaribu. Maka ketika itu dipenuhi di tangan-tangan, kulit-kulit dan daging dia penuh dengan ular dan kala. Yalbasu na'lan min narin, dia akan dipakaikan selipar daripada api neraka. Fayughla dima'u, maka mengelegak dia punya otak. Mengelegak dia. Kita kalau naik motor pun, Jeffrey, seat motor ada lapik. Kalau seat motor tak ada lapik, kita pergi sembahyang Jumaat, terlampau panas, terus nak naik, tak naik, kita panas. Kalau kena pun terangkat kita. Begitu juga selipar, kena selipar Jepun pun sarung-sarung, kena ketuk-ketuk. Apatah lagi kalau kita disebut dalam hadis ini bahawa selipar yang panas ini
Bila dipakai saja selipar api neraka ni, menggelegak kepala otak dia. Wa yajidu qabrahu hufratan min hufarin nar. Maka dia akan mendapati kuburnya daripada lubang-lubang api neraka. Wa yakunu finnar qarinu Fir'aun wa Haman. Maka adalah dalam api neraka dia teman sejati kepada Fir'aun dan Haman. Ini peminum arak yang tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah insya-Allah Allah terima taubat. Sekiranya taubat nasuha gitu. Taubat nasuha. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam la'ana Allahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. Semua ni termasuk laknat belaka ni. Dan sabda Nabi SAW telah melaknat Allah Ta'ala akan arak. Pertama Allah laknat. Arak itu sendiri Allah laknat. Arak itu sendiri Allah laknat. Oleh sebab itu, dalam kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah, Al-Kutubus Samawiyah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aus bin Sam'an, beliau berkata, sesungguhnya aku mendapati dalam Taurat ada 25 kali diulang-ulangkan perkara yang diharam oleh Allah. Di antara bunyinya, wailun lisyaribil khamri, celakalah peminum arak. Wa huqqa 'ala Allah an yushribahu 'abdun min 'abidihi fid dunya illa saqahu min tinil khabal. Bahawa sesungguhnya adalah berhak kata Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada peminum arak yang dalam dunia ini, di akhirat besok dengan tinul khabal. Tinul khabal. Maka dalam kitab Taurah juga disebut arak ini dilaknat oleh Allah. Yang pertama Allah laknat, arak itu juga Allah laknat. Arak ni proses macam mana pun dia tidak akan jadi suci. Dia setakat tulis tak ada alkohol dengan ada alkohol, asalnya arak tak boleh. Tidak memadai. Sebab berlaku di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni sebagai pembekal arak rumah-rumah anak yatim di zaman Rasulullah SAW. Maka turun firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Arak, judi, berhala, tenung nasib ni adalah benda yang keji, maka hendaklah kamu tinggalkan. Tiba-tiba ada seorang ni mengadu kepada Nabi SAW, afa'u'aliju, wahai Rasulullah SAW, adakah saya boleh memproseskan arak-arak yang banyak lagi ni? Dia sebagai pembekal arak kepada anak yatim. Masa itu tak haram lagi. Boleh nak aku proseskan supaya ianya tidak mabuk? Rasulullah SAW telah memberitahu asalnya arak, maka proses macam mana pun dia tetap arak. Arak tidak boleh diproses macam mana pun, sudah berlakunya yang disebut dalam Islam fiqh, iaitu istihalah nama dia. Istihalah, iaitu berlakunya pertukaran 100% pun tidak boleh, sebab asalnya adalah najis. Maka benda najis kalau diproses pun dia tetap najis. Tai lembu kita proses, boleh pula jadi penyedap kek contohnya. Tak boleh tak? Tuan-tuan, kita jumpa satu teknologi baru, tai lembu ni adalah untuk menyedapkan kek boleh tahan lama. Boleh tak? Tak boleh. Benda najis, proses macam mana pun dia tetap najis. Dia tetap najis. Ini dinamakan, disebut al-miyahul adimah namanya. Ini disebut istihalah dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi ulama tidak membenarkan. Tidak membenarkan untuk mengambil uduk, hanya dibenarkan untuk membasuh-basuh. Kecuali telah diakui oleh doktor-doktor yang diakui keimanannya bahawa air itu salih lisyurbi, boleh diminum tanpa was-was dan tak ada apa-apa kuman apa semua, boleh minum seperti air besar, itu boleh ambil uduk.
Boleh tahap begitu. Kalau boleh tahap begitu, ulama kata dibenarkan. Yang disebut dalam hukum fiqh al-miyahul adimah, iaitu air kumahan. Kumahan ni kalau diproses, ianya kembali kepada asal 100%, yang dinamakan proses istihalah, sebagaimana cuka asalnya arak tetapi dia bukan diproses, ianya menjadi cuka dengan sendiri tapi berlaku 100%, ini disebut istihalah. Kalau boleh minum, okey. Doktor kata bagus, kita kata doktor minum dulu. Doktor minum dulu. Dia pun gugur, okey kalau doktor minum kami percaya. Tapi doktor kata jangan risau. Kita dah bawa dalam bakma dan diakui. Minum macam mana doktor? Minum janganlah. Jadi kalau minum belum boleh, belum lagi seperti air yang diturun daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini dibahas dalam kitab fiqh dalam bab al-miyahul adimah namanya. Al-miyahul adimah. Saya belajar di Riyadh baru ni pun ada dibahaskan tentang proses air yang dinamakan air al-miyahul adimah. Mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, dan orang yang meminum akan dia. Allahu Akbar. Bila dapat laknat ni jauh daripada rahmat Allah. Siapa tak dapat rahmat Allah, nerakalah tempat dia. Dan orang yang menuang akan dia, mana tolong nuang arak pun tak boleh, tak boleh. Benda ni benda haram. Dan orang yang menjualnya, menjual pun tak boleh. Jeffrey ingat, dan yang membelinya pun tak boleh. Bos kita nak sambut hari raya dia kan, kita tolong beli untuk dia pun tak boleh. Kita kata dalam bab ni saya tak boleh, minta maaf. Saya hormat awak punya agama dan kena hormat agama kita. Kena hormat agama kita. Saya tak boleh beli bagi orang lain. Dan orang yang memerahnya pun tak boleh. Yang memerah nak buat arak ni. Dan orang yang menuntut perah, tolong perahkan nak buat arak pun tak boleh, nampak ni. Dan orang yang menanggung akan dia, driver van arak pun tak boleh. Tak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan orang yang ditanggungkan kepada dia pun tak boleh. Wal mahmulata ilaihi, dia dibawakan kepada dia pun tak boleh. Semua ni semua berkaitan dengan arak ni tak boleh. Saya dulu masa baca kitab di sini dulu, Al-Yawaqid Al-Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair, kitab tu dah lama dah. Baca di sini pada tahun 2006. Jeffrey pun tak kenal saya lagi masa tu. 2006 masa tu. Baca kitab Al-Yawaqid Wal-Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair di surau ni. Dah khatam kitab tu. Lama dah. Kemudian kita tukar kitab lain, iaitu kitab Al-Jawahirus Saniyah Syekh Daud Al-Patani, pun dah habis bab salat. Kitab ni dah berapa kali tukar dah. Dalam kitab tersebut dibahaskan begitu panjang dalam berkaitan tentang dosa minum arak ni. Dulu saya pernah cerita ada sahabat ni, dia cerita saya bila saya balik ke Taiping. Jadi dia cerita saya panjang. Dulu dia kerja kilang arak di Shah Alam. Dia kata gaji besar Ustaz masa tu. Nak pakai kereta pun orang lain ada pakai kereta masa tu. Kereta masa tu kereta Fiat ya. Jeffrey, kereta Fiat kan. Wah. Fiat ke apa yang mana? Dia kata Allahu Akbar. Isterinya seorang yang belajar agama. Tara ustazah. Tapi suami kerja kilang arak. Ustazah ni hari-hari berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan petunjuk, berikan jalan keluar. Sebab dulu mak opak suruh nikah. Hati tak reda, tapi mak opak suruh nikah. Suami kerja kilang arak di Shah Alam. Ustazah ni sepanjang hari berdoa pada Allah supaya Allah keluarkan dia daripada perkara tersebut. Allah makbulkan. Takdir Allah, suami ni sakit, terlantar, tak boleh bangun. Doktor pun tak tahu penyakit dia. Terlantar, habis dah duit sebenarnya 1 sen tak ada lah daripada arak tadi. 1 sen tak ada. Sembuh dia. Sembuh. Itu yang buka kedai di Kemunting. Buka kedai Kemunting. Dia orang Bagan Datuk. Saya tengok-tengok, saya kenal dia. Dia pindah sana.
Alhamdulillah Ustaz, ini kafarah bagi Allah, kafarah bagi saya. Dan ustazah tu kata, doa saya Ustaz, hari-hari saya doa, saya pun tak pernah sebut pada suami. Alhamdulillah Allah bukakan rezeki yang lain. Alhamdulillah. Ini seorang isteri yang sabar betul lah dia. Maka Allah telah mengkafarahkan kerana tak mau benda ni bergulung. Alhamdulillah Allah bukakan rezeki lain, bahagia. Jihad. Ini satu benda yang mana kuasa Allah. Kalau Allah nak sayangkan, Allah sayangkan seseorang, Allah bagikan petunjuk dan Allah berikan jalan yang terlebih baik bagi dia. Benda ni adalah benda yang dilaknat oleh Allah. Sama lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain amin. Dan orang yang mengambil akan hartanya, pun tak boleh. Ini saya uraikan pada pengajian yang lepas. Kalau anak-anak yang apa semua yang kerja tempat-tempat yang terpaksa kerja cashier lah, berkaitan dengan arak ni, minta supaya sediakan kaunter yang lain lah. Benda haram, kaunter lain. Patuh syariah nama dia. Benda ni haram, tak boleh babit ke orang Islam. Yang benda halal, biar orang Islam yang tolong kirakan. Benda yang haram, jangan. Itu baru betul kita ni mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu rahmatan lil alamin. Itu betul. Kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ya, kita nak sebut rahmatan lil alamin, usahakan satu perkara yang kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama anak-anak kita yang bekerja. Dan jikalau tiada memakan akan dia sekalipun, nampak? Ustaz dia kata saya tak makan duit tau, saya tolong angkat je. Tak boleh lah ya juz. Tak boleh. Jangan bersekutu dengan sesuatu yang benda yang diharam oleh Allah. Oleh sebab itu, adallu ala khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang buat kebaikan. Adallu ala syarri kafa'ilihi. Siapa buat jahat dan menunjukkan kepada orang yang buat jahat ni, menunjuk benda yang jahat, maka sama seperti orang yang buat jahat. Itu disebut oleh Nabi SAW. Sama lagi kita. Iaitu hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan had orang yang minum arak itu, ini hudud dia, hudud. Had ni iaitu batasan. Ini batasan, jangan dilangkaui ataupun jangan dicerobohi. Itu nama hudud. Ini batasan Allah. Kalau kita pun ada tanah dan ada batasan, ada sempadan, kita tak bagi orang. Nak tanam pokok serai pun kita tak bagi. Oh, berkira lah, dia kata. Saya bukan apa, tanam pokok serai. Nak, tanamlah tempat awak. Ini daun sampai kat saya ni. Pokok serai pun tak bagi. Tanam pokok kunyit pun tak bagi. Itu batasan. Ni tanah saya, ni tanah awak. Nampak orang berjiran, bergaduh kerana apa? Kerana pokok serai. Kerana pokok kari. Kerana kerana pokok kunyit. Bergaduh. Apatah lagi batasan Allah. Apatah lagi batasan Allah, jangan kamu cabar, jangan kamu langkau batasan Allah. Oleh sebab itu, mana-mana orang yang mengerjakan ibadah haji mengingatkan kepada kita ada miqat. Miqat itulah batasan. Oleh sebab itu hududul haram. Bila sampai tanah haram tu, dia tulis hududul haram. Ni batasan tanah haram. Bila masuk aja tanah haram, Allahumma ya Allah, harim lahmi, maka kau haramkanlah darahku, kau haramkanlah dagingku, kau haramlah kulitku, kau haramkanlah rambutku, kau haramkanlah tulang-tulangku minan nar, daripada api neraka. Nampak? Ini batasan. Dan kita bila duduk dalam batasan Allah ni, kita naklah jaga adab-adab berada di tanah haram Allah. Sebab itu batasan Allah. Jangan nak seronok-seronok. Maka bila seronok-seronok, Allah pun tengok. Ni duduk dalam batasan Allah, tapi buat perangai. Macam mana Allah nak bagi rahmat? Macam orang datang rumah kita, pelak pun dicabutnya, semua dicabut, macam dia pula. Dia nak cas handphone, dia tarik pelak ni, macam rumah dia pula tu. Macam mana Jeffrey agak-agak begitu? Jeffrey datang rumah saya, pergi ke depan, cabut pelak, minta isim pun tak ada. Begitu. Agak-agak macam ni. Ini hudud, ini rumah saya. Tak boleh sewenang-wenang. Begitu.
Walaupun ini rumah, begitu juga berada di tanah suci Mekah. Apabila berada dalam hududullah, jangan buat benda yang tak senonoh, benda yang tidak baik. Apabila buat benda tu, macam mana Allah nak pandang rahmat? Balik pun, balik serupa biasa je. Tak ada apa nilai tambah, bahasa sekarang ni tak ada nilai tambah. Sebab dia tak jaga adab ketika berada di hududullah, berada di hudud. Oleh sebab itu, barang siapa yang telah melanggar hukum Allah ini, hudud Allah ini begini, maka hendaklah ditakzir, hendaklah dihududkan, dijatuhkan hukuman. Dijatuhkan hukuman. Dan had orang ataupun hudud orang yang minum arak dipukul, disebatlah jika ada ia orang merdeka. Ini hukum Allah. Dalam dunia dia boleh terlepas, tapi hukum Allah di akhirat dia tidak akan terlepas. Tapi siapa yang telah dihudud dalam muka bumi ini, dalam keadaan dia bertaubat, oleh sebab itu sebelum kita sebat, dia ada SOP sebatan ni. Ada SOP sebatan. Kita suruh dia beristighfar, suruh dia bertaubat kepada Allah. Sebatan. Selepas kita sebat, ini hukum Allah. Kalau kamu betul bertaubat dan dijatuhkan hukuman ini, maka dosa kamu minum arak ni Allah tidak akan tuntut di akhirat esok. Tapi dosa kamu yang lain, kamu itu kamu dengan Allah. Tapi kalau kamu tidak dijatuhkan hukuman hudud, maka dosa minum arak ni terpulang kepada Allah. Masih lagi tertulis dalam lembaran amal dosa-dosa kamu ni ditulis oleh Allah dalam catatan amalan kamu. Itu kelebihan hukum hudud. Itu kelebihan hukum hudud. Maka dosa tu Allah tak tanya dah. Kalau ditanya di akhirat, bukan senang nak jawab. Siapa boleh tolong kita? Ada nabi, nabi kita hina. Ada nabi kita tak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Orang berselawat kita tak suka selawat. Hati bengkak je tengok orang berselawat. Orang berselawat bagus, dia hati dia bengkak, dia tak boleh tengok. Bagilah alasan bid'ah lah apalah. Ini satu benda ni Allah tidak bukakan hatinya, sukakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak sukakan kepada baca Quran, tidak sukakan zikir. Bengkak je hati bila orang berzikir lama-lama pun dia tak boleh. Sempit aja hati. Masalah. Itu masalah. Kalau tahu imam kita lepas sembahyang kan baca ya Latifu ya Kafi, baca la ilaha illallah, hati dia sempit je. Dah 9.30 ni dia kata, tak habis-habis. Masalah dah, masalah. Kakak-kakak kalau ada begitu, lagi masalah. Tapi sembang nanti kalau kena mikari, boleh sembang sampai pukul 10. Nah, boleh. Kena mikari, boleh tahan. Kena zikir, bengkak je hati. Masalah tu. Itu adalah masalah. Dan 20 akan dipukul akan dia, 40 dipukul jika ia sahaya. Terbalik tu. Orang yang merdeka dipukul 40 sebatan. Orang yang hamba saya, dia separuh. Iaitu hudud ni separuh bagi hamba saya, iaitu 20 sebatan. Terbalik tu, terbalik. Kitab Rumi ada. Jawi memang telah disebut la'alla sawab 20 pukul jika saya dan 40 pukul jika orang merdeka. Dia terbalik, tersilap. Kalau Rumi betul kan? Kalau tersilap. Orang yang hamba saya memang hukum hudud begitu. Kalau dia berzina, dia disebat sebanyak 50 sebatan. Ini 100 sebatan. Dia begitu. Kalau menuduh 80, dia jadi 40. Separuh bagi hamba saya. Hamba saya. Dan harus bagi imam menyampaikan dengan had itu 80 pukul bagi orang yang merdeka. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an telah menjatuhkan hukuman hudud ke atas peminum arak disebat sebanyak 80 sebatan. Ini kena faham dalam hukum syarak. Saya tengok ramai orang menulis-nulis dalam surah Abah. Tengok Sayyidina Umar boleh sebat 80. Kalau betul hudud, kenapa sampai 80? Kalau betul hudud, kalau 40, 40 lah. Kenapa boleh Sayyidina Umar boleh 80? Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Orang yang bidang dalam undang-undang syarak ni. Saya huraikan sini. 40 sebatan itu ada hududnya.
Sayyidina Umar radhiyallahu an menambahkan 40 lagi kerana itu sebagai takzir. Sebab orang ni 40 tak jadi apa. Sebatan sebanyak 40 dia tak jadi biasa, tak ada apa. Alah biasa je, sikit je. Oleh sebab itu Sayyidina Umar pukul lagi sampai jadi 80. Maka Sayyidina Umar menyatakan 40 itu hudud, aku tetap melakukan hukuman Allah, iaitu hududnya 40, ada pun 40 lagi itu adalah sebagai takzir, denda. Kerana apa? Kerana dia bermain-main dengan hukum Allah. Dibenarkan dan hukum syarak kepada pemerintah. Contohnya kita sebatkan dia, tetapi jangan melebihi 100 sebatan. 100 sebatan ada 100 itu adalah yang tertinggi. Kalaulah dia 80, maka kita boleh sebat sampai 99. 80 adalah qazaf, maka kita tambah lagi 19. Jadi 99, jangan sampai 100. 100 adalah hukum hudud yang tertinggi. Inilah hukum syarak. Kena faham apa itu takzir, apa itu hudud. Contohnya sekarang ada dua orang ni, kita nampak dia ni memang dah tak ada berpakaian. Tapi kita tak boleh dakwa tuduh dia, tak boleh dakwa di atas dia berzina, sebab kita ada 3 orang. Ada 3 orang, saya, Jeffrey dengan Ustaz. Jeffrey kata, Ustaz, saya mengaji dulu, syarat nak jadi saksi orang berzina 4 orang. Dah tu nampak betul-betul seperti celak di gitu. Ni kita tak nampak ni. Takkan kita nak rakam lagi berdosa. Biarlah Ustaz, lantaklah dia, jangan anak kita dah. Tak boleh begitu. Dalam hukum syarak, hudud tidak boleh dilaksanakan. Kerana zina ni benda berat. Tetapi kita tidak akan lepaskan dia didakwa di atas melakukan maksiat, nama dia. Melakukan maksiat. Maka didakwa di atas melakukan maksiat. Dia dah berzina apa semua, itu dia dengan Allah. Tapi dia tidak akan dilepaskan kerana dia telah melakukan maksiat, hendaklah dihukum sebagai takzir. Takzir ini orang belajar hukum hudud ni kena faham. Jangan kita faham, dalam pembuktian hudud zina ni 4 orang saksi, bukan senang nak cari betul. Bukan senang kita nak tuduh orang tu berzina, sebab dia membabitkan keturunan dia, membabitkan maruah dia. Oleh sebab itu diketatkan. Hatta di Saudi pun tidak ada lagi dapat disabit kecuali mengaku. Macam baru ni kan, dijatuhkan hukuman pancung kepada orang yang menghina Nabi SAW. Di Mahkamah Riyadh telah putuskan. Di Mahkamah Riyadh. Saya praktikal di Mahkamah Riyadh sebelum ni. Mahkamah Riyadh canggih, mahkamah ni besar. Bukan macam kita, dewan kita sikit je. Dewan ni, dewan mahkamah jenayah dia sampai 60 dewan. Lift pun lift canggihnya. Hakim dia canggih. Hakim dia memang istimewa. Datang cermin hitamnya. Datang tak ada orang dapat tengok dia. Ini Jeffrey boleh tengok lagi. Keistimewaan. Itu belum mahkamah awasasiah dia. Belum mahkamah telah dijatuhkan hukuman. Kes jenayah di Saudi macam mana? Mula-mula diadili oleh 3 orang hakim. Hakim adilikan dia 3 orang. Kemudian dia kalau membabitkan hudud, dia terus naik kepada mahkamah ulia. Automatik dia akan naik. Dia akan naik kepada mahkamah istisnaf, iaitu mahkamah rayuan nama dia. Automatik akan naik. Walaupun tidak dirayu. Dia akan didengar oleh 5 orang hakim. Kemudian habis mahkamah rayuan, dinamakan mahkamah istinafiyah, dia tidak akan dijatuhkan hukuman. Contohnya hukuman pancung ni tidak akan dijatuhkan kecuali naik kepada mahkamah yang tertinggi, dan mahkamah ulia nama dia. Mahkamah ulia dipengurusikan oleh mufti. Mufti sebagai ketua hakim syar'i seluruh negara Saudi. Dia ketua. Dan diapit oleh 4 orang yang senior belaka. Jadi berapa tu? Jadi 5 dah 10. Kemudian ada bawah lagi 3. Lebih kurang 13.
Kalau nak ada lagi satu tahta amril malik, iaitu di bawah perintah raja. Ia juga boleh dilihat semula. Sehingga di atas ni dan dipersetujui, barulah dijatuhkan hukuman. Terutama kes hudud. Jadi kes hudud ni bukan sewenang-wenang dijatuhkan. Melalui banyak proses. 3, 5, 5. Kalau kata memang disebatlah. Terutama 10 hakim yang di atas, yang paling senior, yang telah berpengalaman. Semua pangkat-pangkat dah tua-tua je. Semua pangkat-pangkat janggut pun dah putih-putih. Ini pengalaman yang sudah lama dan mempunyai bidang kepakaran masing-masing. 5 orang ni dia ada kepakarannya. Orang ni kepakaran dalam kes jenayah, orang ni kepakaran dalam kes muamalat, orang ni kepakaran dalam semua ada kepakaran. Mesti 5 orang ni kepakaran. Itu kelebihan. Sebab duit ada kan. Duit banyak senang. Buat mahkamah besar-besar pun boleh. Ini saya huraikan hukum syarak memberi maksud pemerintah. Di sini disebut imam ni ialah pemerintah. Imam ni ialah pemerintah, bukan imam besar. Adalah di kawasan Doyong ni, saya singgah sembahyang maghrib. Ada seorang ustaz tu mengajar. Dia kata tak cukup 40 orang ni jemaah nak sembahyang Jumaat. Dalam kitab sebut mestilah memohon keizinan daripada imam. Mohon keizinan daripada imam. Ni imam kita lah, imam masjid ni, imam besar ni. Kita minta izin. Hai. Saya nak tegur, takut dia malu. Imam dalam kitab bukan imam. Ni imam kita ni, kalau kawasan Doyong ni tak ada orang, tak cukup 40, imam ni lah kita minta izin. Imam besar ni kita ni. Imam satu ni. Kalau imam ni kata izin, kita sembahyang Jumaat. Tak betul. Imam di situ ialah pemerintah. Kalau wakil realiti dalam negeri Melaka ni, kalau tak cukup 40 nak didirikan Jumaat, maka hendaklah dibawa kepada jawatan kuasa fatwa. Sekarang lagi sistematik. Jawatan kuasa fatwa akan tengok keperluan dia, apa alasan yang kukuh, kemudian difatwakan. Dan difatwa, kemudian terus diangkat kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempersetujui, turun, bawa ke majlis dulu. Majlis agama telah bersetuju, bawa ke Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong membenarkan, maknanya turun balik pergi ke LA, pejabat undang-undang, untuk draftkan dia punya sirah. Kemudian baru diwartakan. Imam ialah pemerintah kita ni, Yang di-Pertuan Agong, bukan imam masjid. Itu jaga-jaga mengaji dengan ustaz-ustaz ni. Tu imam, dia tak faham tu imam. Semua orang boleh baca, tapi belum tentu orang semua boleh faham. Di sini imam ni ialah pemerintah. Pemerintah boleh. Ataupun diturunkan kuasa kepada hakim, boleh menambahkan daripada hudud dan ditambahkan lebih sikit, iaitu ditambahkan takzir, tapi tidak boleh melebihi 100. Dan 40, dan yang lebih itu takzir, nampak ni. 40 tu hudud, yang lagi tu takzir. Wallahu a'lam. Kalimah wallahu a'lam ni Allah sahaja yang lebih mengetahui. Mana telah dinyatakan pandangan-pandangan ni, inilah yang mampu ku nyatakan, tapi hakikat yang sebenar Allah. Ni tawaduk seorang pengarang kitab. Al-babut tasi' wa ishrun fi fadilati ramyi. Dan seterusnya lagi, bab yang ke-29 pada menyatakan kelebihan melontar anak panah ni. Jadi dalam Islam mengajarkan kepada kita supaya kita ni pandai di dalam peperangan. Semua berlatih memanah. Semua berlatih memanah. Kelebihan memanah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili. Dan bersedia oleh kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersedialah oleh kamu. Wa a'iddu lahum, bagi mereka itu, iaitu musuh-musuh ni, yakni bagi setru kamu, akan barang yang sekuasa kamu, mastata'tum, mengikut kemampuan lah. Kalau negara kita ni berkemampuan
menyediakan ketenteraan begini-begini, ikut kemampuan, mastata'tum. Tapi mesti disediakan. Mesti disediakan. Mesti ada tentera. Mesti ada persediaan untuk berperang. Demi untuk mempertahankan sebuah negara. Pahala besar. Kalau dalam kitab-kitab lain, sebelum kelebihan memanah ni, dia akan bahaskan tentang kelebihan mempertahankan tanah air. Mempertahankan tanah air. Orang yang duduk di sempadan sekarang ni, bukan tidur makannya, tapi mempertahankan negara. Bukan tidur, makan. Tapi berjaga malam, mempertahankan sebuah negara daripada diserang oleh musuh-musuh. Siang malam terpaksa jaga. Makanlah, mestilah makan dan tidur. Tapi mempertahankan negara, pahalanya amat besar. Sebenarnya tajuk, kalau dalam kitab-kitab lain, dia tajuk Ar-Ribat dulu. Duduk di sempadan, mereka yang mengawalkan sempadan negara ni daripada dicerobohi oleh musuh, pahalanya amat besar. Kita beri semangat kepada pahala tentera-tentera kita ni. Dan jangan buat maksiat, beribadat kamu bersungguh-sungguh, pahala besar. Ar-Ribat ni. Ni di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anfal ayat 60. Ayat 60. Dan seterusnya lagi. Dan mentafsir Nabi SAW akan kuat itu dengan melontar anak panah. Nampak ni. Maka Nabi SAW telah bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Qalaha salasan. Nabi ulangkan 3 kali. Yang dimaksudkan biquwatin di situ, min quwatin, ialah dengan anak panah sesuai zaman itu. Zaman tu maknanya mana? Itulah senjata yang paling canggih di zaman itu. Zaman sekarang ni ikut keadaan. Oleh sebab itu Allah berfirman, min quwwah. Quwwah itu ialah nakirah. Tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, mengikut kepada keadaan. Kalau keadaan sekarang, kena sesuai. Takkan nak pakai pedang juga. Mesti sesuai dengan keadaan semasa. Allah berfirman, min quwwah, tidak minal quwwah, tapi min quwwatin. Iaitu menggunakan tidak ada alif lam. Tidak menggunakan alif lam. Tapi disuruh kita belajar memanah. Disuruh kita belajar memanah. Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi SAW yang begitu alim, yang telah didoakan oleh Nabi SAW, namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika mana dalam peperangan Uhud, Nabi doakan, doa, Allahumma ajib da'watahu wa saddid ramyahu. Ya Allah, ya Tuhanku, makbulkanlah doa si Sa'ad ibn Abi Waqqas dan tepatkanlah panahnya. Memang dia pemanah yang paling hebat. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, di antara pemanah yang paling tepat di zaman Nabi SAW, dan doanya mustajab. Ketika mana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an di akhir-akhir hayatnya, beliau telah datang ke Makkah Mukarramah untuk mengerjakan umrah. Akhir hayat pergi ke Makkah nak mengerjakan umrah. Ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, dia orang pergi ke Guangzhou, semua pergi ke kubur Sa'ad ibn Abi Waqqas kan, ke China. Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika akhir hayatnya, kuffa basaruhu, dia seorang yang kafif, matanya tak nampak dah, memang usia dia buta. Bila orang dengar Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an datang ke Mekah, orang pun kumun dia, pakat minta supaya dia doakan, sebab doa dia mustajab. Kalau Jeffrey kata, wahai Said
Abi Waqqas radhiyallahu an, doakan saya supaya turunlah emas daripada langit. Dia pun doa, ya Allah, Allahumma anzil ilaihi zahaban minas sama. Oh, seketul dapat emas. Tak payah pergi ke pulau besar. Pulau Nangka semua cari emas. Turun. Doa Sa'ad bin Waqqas. Ni cari di Pulau Nangka sampai habis lah, tak ada jumpa-jumpa. Gali tak jumpa juga. Sa'ad bin Waqqas ni, apa dia doa terus mustajab. Semua orang datang ramai berpusu-pusu, doa mustajab, doa mustajab, doa mustajab, doa mustajab. Tiba-tiba datang seorang yang bernama Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu berkata, fa ataitu wa ana ghulamun nafi'un. Aku pun jumpalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaddid ramyahu, tepatkanlah panahnya. Memang dia tepat. Tak pernah tersasar mana pun. Wa fa ajib da'watahu, dan doa dia mustajabkanlah ya Allah. Allah makbul doa. Ketika tu aku masih muda lagi, dia kata. Aku pun perkenalkan diri. Saya ni nama Abdullah bin Sa'ib. Bila sebut Abdullah bin Sa'ib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an terus berkata, anta qari ahli Makkah. Kau ni qari Makkah ya? Mana Abdullah bin Sa'ib ni terkenal dia qari Makkah. Qari. Dalam keadaan buta, kau qari lah ni. Ya. Dia kata, betul, saya qari. Kemudian dia berkata, ya am, anta tad'u linnas falau da'auta li nafsika. Semua orang datang minta doa, kau doakan, semua mustajab. Tapi kenapa engkau tak doa untuk diri kau? Mata tak nampak, doalah, ya Allah, celikkanlah aku semula. Mesti mustajab. Celik. Kenapa tak doa supaya Allah kembalikan pandangan balik? Fatabassama dhahika. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu tersenyum. Wa qala, ya bunayya, wahai anak sayangku. Ini bahasa Arab ni dinamakan syafaqah. Wahai anak, kalau orang Melaka apa dak ya. Anak, wahai anak. Dia kata, ridallah subhanahu wa ta'ala indi ahsanu min basari. Ridha Allah kepadaku itu terlebih baik daripada aku melihat. Kerana Allah redha aku, itu yang aku lagi suka daripada aku melihat. Allahu akbar. Ini dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, panahnya seorang pemanah yang tepat. Insya-Allah kita akan bahas pengajian akan datang berkaitan tentang kelebihan memanah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua dari kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في النداء جاءنا
به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحينا بالتقى في الدنيا من عذاب قينا لا نخاف الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظ ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala Allah makbulkan, iaitu kita mohon Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita, dan Allah pertemukan kita dengan kedua ibu bapa kita fi maqarris salam, iaitu dalam syurga Darussalam, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salah.